Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini cikgu akan terang sedikit lah tentang PDPR kita ini, iaitu jenis-jenis ayat. Dalam bahasa Melayu ni ada 4 jenis ayat yang mana hari-hari kita duk guna, yang kita duk ucapkan tu. Cuma kita tak klasifikasi je di dalam kategori mana. Apa 4 jenis ayat itu? Yang pertama ayat penyata, yang kedua ayat tanya, yang ketiga ayat perintah, dan yang keempat ayat seruan. Kita tengok ayat penyata dulu. Ayat penyata ialah ayat untuk diucapkan dengan maksud untuk menyatakan atau menerangkan sesuatu hal. Maksudnya ayat penyata ni adalah ayat untuk kita nak bagi tahu sesuatu. Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Contoh ayat penyata yang cikgu bagi, pelajar-pelajar sedang mengulang kaji pelajaran di perpustakaan. Nak bagi tahu pelajar-pelajar buat apa? Sedang ulang kaji pelajaran di perpustakaan. Datuk sedang berehat di ruang tamu. Itu adalah ayat penyata. Selalunya ayat penyata diakhiri dengan titik. Ayat yang kedua ialah ayat tanya. Ayat tanya ni kegunaan dia untuk menanyakan sesuatu hal. Ayat tanya ni ada 2 jenis. Yang pertama, ayat tanya tanpa kata tanya, dan ayat tanya dengan kata tanya. Selalunya ayat tanya ni akan diakhiri dengan tanda soal. Kita tengok 2 jenis ayat tanya. Ayat tanya yang pertama iaitu ayat tanya tanpa kata tanya. Ialah ayat yang diucapkan dengan meninggikan nada suara pada akhir ayat penyata. Ayat tanya tanpa kata tanya ni, kita kena tinggikan nada suara pada akhir ayat penyata. Dia tak guna kata tanya dan dia mesti diletak tanda soal pada akhir ayat. Contoh ayat tanya tanpa kata tanya. Adik masih belum makan? Pemuda itu malas? Era penyanyi yang popular? Kita meninggikan nada suara pada akhir ayat. Dan di akhir ayat kita mesti letak tanda soal. Seterusnya kita tengok ayat tanya dengan kata tanya. Mestilah menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, bila, bagaimana dan sebagainya. Dan wajib diletak dengan tanda soal pada akhir ayat tanya. Contoh, barang itu apa? Hari jadi kamu bila? Pejabat pos di mana? Kadang-kadang untuk kata tanya tu, contoh apa, siapa, bila, di mana, bagaimana, kita boleh letakkan di depan, di hadapan ayat. Apabila kata tanya diletakkan di hadapan ayat, kita kena tambah partikel kah. Contoh, apakah barang itu? Apa tu adalah kata tanya. Bila dia duduk di depan ayat, mesti letak partikel kah. Contoh lain, siapakah pemain piano itu? Bilakah hari jadi kamu? Bila kata tanya di belakang ayat, kamu tak perlu letak partikel kah. Seterusnya adalah ayat perintah. Ayat perintah ni ialah ayat yang mana bila kita ucapkan, dia akan menimbulkan sesuatu tindakan. Contoh, akan ada tindakan yang akan diambil. Ada 4 jenis ayat perintah, iaitu ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan, dan ayat permintaan. Cikgu dah bagi dalam bentuk tabel kat kamu jenis-jenis ayat perintah. Kamu boleh baca maksud dia. Untuk ayat suruhan, ayat larangan, ayat permintaan, dan ayat silaan. Dan tolong ambil perhatian untuk setiap kata larangan, kata silaan, dan kata permintaan. Kamu boleh membezakan setiap jenis ayat perintah melalui jenis kata dia. Seterusnya adalah ayat seruan. Ayat seruan ialah ayat untuk melahirkan perasaan. Contoh, perasaan takut, perasaan marah, gembira, sakit dan sebagainya.
wajib letak tanda seru pada akhir ayat seruan. Okey, dan ayat seruan mesti dimulakan dengan kata seru. Seperti amboi, wah, oh, aduh, cis dan sebagainya. Okay, kita tengok contoh ayat seruan. Yang pertama, amboi. Cantiknya gadis itu. Okey, kata seru dia amboi. Dan selepas kata seru wajib letak koma. Okey, dan di akhir ayat seru mesti ada tanda seru. Itu adalah ayat seruan. Okey, cikgu juga ada selitkan latihan. Okey, tolong buat latihan ni dan screenshot jawapan untuk latihan ni untuk melayakkan kamu mendapat PBT lah. Kalau ada sebarang soalan, kamu boleh tanya di dalam grup ataupun pesanan cikgu. Itu saja. Sekian, terima kasih.